Jadi hari ini saya nak explain berkenaan dengan program kita pada minggu depan. Okey. Minggu depan kita tak akan ada kelas. Okey, minggu depan kita akan adakan satu ujian. Ujian ni maksudnya adalah sukatan untuk segala yang awak dah belajar selama awak duduk daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 lah. Okey. So ni ujian ni kita nak check macam mana pencapaian pelajar pada kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Soalan ni hanyalah rekaan semata-mata, saya type sahaja. Tapi jangan risau, soalan ni ikut format. Okey, dia hanya ikut format, tapi bahagian A je yang saya tak letak. Saya cuma letakkan soalan bahagian B dan bahagian C sahaja. Okey, bahagian B dengan bahagian C ni ada 8 soalan. Okey, dia ada 8 soalan. Dan soalan ni kita ada pecahan kepada 2 bahagian. So bahagian B ni dia ada 4 soalan. Dalam bahagian B ni kita hanya jawab 3 sahaja soalan yang kita boleh atau kita nak. Okey, kalau awak rasa awak nak jawab soalan ni, awak jawab soalan ni, tapi pilih 3 sahaja daripada bahagian B. Kemudian bahagian C ni juga ada 4 soalan. Maksudnya bahagian B ada 4, bahagian C pun ada 4. Jadi total ada 8 soalan. Okey, awak jawab 3 soalan bahagian B dan 2 soalan sahaja daripada bahagian C. Seperti mana yang saya ajar, bahagian C kita kena jawab bahagian nombor indeks atau pengatur carangan linear. Yang itu saya rekomenkan yang paling senang. Kalau awak rasa awak nak jawab nombor indeks dengan penyelesaian segitiga pun tak ada masalah. Okey, markah masih saya bagi lagi ataupun awak nak jawab kinematik gerakan linear pun saya tak kisah. Tapi kalau boleh awak jawab mana yang saya dah ajarlah, senang sikit. Okey. Dan dia adalah sekadar kertas soalan dan awak boleh print kalau awak nak. Kalau awak tak nak print pun tak apa, sebab dia hanya soalan sahaja. Okey, AdMath ni tak perlu print pun sebenarnya. Tapi kalau nak print pun tak ada masalah. Kemudian tuliskan jawapan anda ruang yang awak sediakan. Biasanya saya akan sediakan, tapi kali ni awak sediakan satu kertas. Kertas tu tak kisahlah tespek ke, kertas putih ke, awak tak perlu salin soalan, hanya tuliskan jawapan sahaja. Pastikan kertas tu kemas. Okey, susunan jawapan tu baik dan memang boleh dibaca lah. Okey, jadi nanti bila saya nak awak hantar, pastikan snap gambar terang-terang dan jelas. Okey, dan kalau ada jalan kerja macam biasa awak kena buat. Dan kat sini awak dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. Sama ada awak nak download kalkulator kat komputer pun boleh. Macam saya ada 2 kalkulator yang ada kat sini. Okey. Kemudian kat sini juga diberi formula-formula. Yang ini juga saya type. Masih ada lagi formula yang tak ada dalam ni. Tapi apa yang ada dalam ni awak gunakanlah. Saya ada tambah-tambah sikit. Okey. So formula ni awak boleh aplikasikan, serta jadual taburan. Okey, jadual taburan ni sangat penting sebab biasanya dalam exam memang dia bagi. Dan ini saya bagi jadual taburan siap-siap. So awak boleh rujuk. Kalau nak senang, better print lah. Okey, sebab ada jadual kebarang kalian. Okey, jadi bilakah ujian ni berlangsung? Okey, ujian ni berlangsung pada hari Isnin minggu hadapan. Okey, awak boleh buat dalam masa 1 jam 30 minit. Okey, ini adalah estimate waktu untuk awak buat ujian ni. Jadi awak kena disiplinkan diri masing-masing. Kita kena set masa. Kalau start kelas pukul 8.30, habis pukul 10, time tu awak buat. Tapi jangan risau, sebabkan kita online, saya bagi masa bonus. Awak boleh buat dalam masa 3 jam. Okey, 2 kali ganda masa yang diberi. 2 kali ganda sebab saya risau ada masalah internet dan sebagainya. Okey, kalau contohnya awak waktu malam tu awak nak start pukul berapa, pukul 8 boleh, nak start pukul 9 boleh, tak ada masalah. Awak boleh hantar. Tapi ingat, penghantaran dibenarkan pada hari tersebut sahaja. Sampai hari Isnin, sampai pukul 12.30 malam je. Tak boleh lebih daripada tu. Kalau lebih saya tak terima. Okey. Jadi penghantaran awak boleh buat pada bila-bila masa. Awak boleh jawab seeloknya waktu malam lah, sebab waktu malam tu saya rasa ramai yang free. Okey, pukul 8 sampai pukul 11 boleh lah kot. Okey, ataupun 8.30 sampai pukul 11.30. Okey, bagi yang Islam tu jangan lupa solat lah. Okey, sebab benda ni tak lama pun nak buat. Saya rasa kalau 2 jam dah settle dah, jangan snap gambar semua kan. Okey, hantar kat mana? Biasanya hantar kat WhatsApp sahaja, personal.
PM saya, hantarkan jawapan. Okey, hantar je gambar banyak-banyak. Pastikan clear dan saya boleh tanda. Okey, kalau malam tu contohnya pelajar ada masalah, contohnya cikgu sekolah nak buat kelas malam tu juga, ataupun korang ada ujian atau sebagainya, ada event ke, tak apa, jangan risau. Soalan ni saya bagi awal pagi pukul 8 macam tu saya dah bagi. Kalau awak rasa nak buat pagi pun boleh, tak ada masalah. Contoh saya bagi pukul 8 dalam grup tu, kemudian awak nak start buat pukul 10. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau awak buat pukul 10, hantar pun pagilah. Contohnya awak start pukul 10, 3 jam. So hantarnya pukul 1 petang. Okey, kena buat macam tu. Disiplinkan diri, jujur. Okey. So yang ini awak boleh buat berdasarkan soalan-soalan yang saya dah ajar. Dia lebih kurang sama je macam tugasan-tugasan 1 sampai tugasan 5. Jadi yang mana yang tak siap tugasan tu, awak boleh tolong siapkan, dan awak boleh buat rujukan. Mana yang dah siap awak boleh buat revision lah. Okey, boleh buat ulang kaji. Jadi semua penerangan semua dah ada, awak boleh rujuk balik video. So ini wajib semua orang boleh buat. Bagi pelajar yang baru daftar baru berdaftar kelas kita ni, jangan risau sebab awak kena buat jugalah, sebab kita pun nak ukurkan macam mana pengetahuan pelajar. Gagal tu belakang cerita. Yang penting kita nak tengok berapa kita punya pencapaian kita dalam bahagian B dan bahagian C. Lepas daripada ujian tu, saya akan buat perbincangan lah soalan-soalan ni. So tak ada masalah lah. Lepas ni kita akan go through, fokuskan bahagian B dan bahagian C supaya pelajar dapat perfect 50-50. Okey. Total markah kat sini ada 50 markah. Jadi saya nak pelajar dapat perfect 50 markah kat sini. Okey, sebab bahagian A tu saya tak boleh jamin awak dapat 50 markah. Saya boleh jamin awak dapat separuh je. Okey, 25/50. Lebih lagi baguslah. Tapi biasanya pelajar susah sikit nak dapat 20/50 tak bahagian A tu. Sebahagian A tu memang susah. Okay, so kita bergantungkan ADMAT ni kat kertas 2 bahagian B dan C sahaja. Ini je kita punya nyawa ataupun markah kita yang kita rasa senang sikit lah nak kutip. Okay, so yang ni awak kena pulun kena pulun sungguh-sungguh. Masa pun dah tak banyak, kita dah masuk bulan 8. Awak dah belajar dengan saya 2 bulan lebih. Okay, bagi kecuali pelajar yang baru masuk lah. So hari ini saya akan tutup cerita berkenaan dengan ujian. Okay, hari ini saya akan sambung pula kepada soalan vektor nombor 4. Okay, soalan vektor nombor 4. Okey, dan saya akan ulang cara macam yang saya ajar awal-awal bagi pelajar yang masih blur-blur lagi. So jangan risau. Awak kena sediakan catatan untuk salin nota ni. Okey, kita lihat pula soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4, rajah di bawah menunjukkan segi 4 selari PQRS. Okey, segi 4 selari PQRS. Segi 4 selari ni maksudnya ukuran ataupun unit dia adalah sama. Okey, PQRS. PQRS. Okey, maksudnya atas sama dengan bawah, kiri sama dengan kanan. Ini kita boleh katakan segi 4 selari. Okey, dia punya unit dia sama. Okey, ni ada satu dash sahaja. Okey. Kemudian diberi kat sini OS adalah berserenjang dengan garis lurus OPQ. Okey. Yang ini tak penting. Yang awak penting tengok kat sini adalah nisbah yang diberi dalam soalan. Okey, nisbah yang diberi dalam soalan adalah OP nisbah PQ sama dengan 1 nisbah 2. Okey. So kita ada OP nisbah PQ iaitu 1 nisbah 2. Okey, yang ini awak kena tahulah, take note. Okey, maksudnya OP, okey, kita ada nisbah dia bersamaan dengan 1 dan PQ nisbah dia bersamaan dengan 2. So kita tulislah 1 dengan 2 sebagai nisbah. Dan garisan OQ ni, okey, O sampai Q ni daripada awal sampai akhir, total nisbah kita gelarkan dia sebagai NS. Okey, jumlah nisbah kita gelarkan dia sebagai NS. Nilai nisbah jumlah nisbah kita ada 3. NS kita ada 3. 1 campur 2 bersamaan dengan 3. Okey.
Macam biasa yang saya ajar minggu lepas lah, macam mana kita nak guna nisbah, macam mana kita nak tahu total nisbah. Okey, total nisbah ni awak cuma campurkan sahaja dari garis O sampai Q. Okey, 1 dengan 2 dapat 3. Okey, ini adalah kata kunci yang pertama. Okey, kata kunci yang pertama. Diberi bahawa OP bersamaan dengan X. Okey, OP bersamaan dengan X dan QR bersamaan dengan Y. Okey, kita panggil dia sebagai X unit, OP sebagai X unit, dan QR, Q pergi kepada R. So saya buat arrow dia macam ni lah. Q pergi kepada R, arrow dia daripada Q menghadap ke R. Okey, arah dia Q kepada R, nilai unit dia adalah Y unit. Okey, kita panggil Y unit. So, saya buat anak panah lah kat sini biar awak nampak. Okey, anak panah selari. Okey, anak panah selari. So, Y. Kalau dekat sini QR bersamaan dengan Y, PS juga sama sebab saya dah cakap kiri sama dengan kanan. Okey, Y mesti sama. Okey, so ini adalah kata kunci yang ada dalam soalan. Okey, baru kita nak terpinga-pinga jawab soalan ni. Okey, kita baru nak rujuk pada soalan A. Ungkapkan OQ dan OS dalam sebutan X dan atau Y. Jadi kita nak cari dua ungkapan. Okey, first kita nak cari dulu OQ. Okey, kita nak cari OQ. Okey, OQ ni kat mana? Okey, OQ ni bersamaan dengan O pergi kepada Q. Okey, O pergi kepada Q. O pergi kepada Q. Yang ini kita tak tahu berapakah. Okey, berapakah dia punya unit yang ada. Okey, OQ ni kita tak tahu. Okey, sekejap saya tengok soalan. Rasanya ada tertinggal dekat soalan ni. OQ. Okey. Betul ke OQ ni? Sekejap saya rujuk balik jawapan. Okey. OQ ni maksudnya kita boleh gunakan jalan yang kita tahulah. Okey, jalan yang kita tahu kat sini sebenarnya kita boleh tengok anak panah yang tadi kita guna tu adalah O pergi kepada Q. Okey, O pergi kepada Q. Kemudian kita lihat jalan yang terbaik yang kita boleh gunakan untuk OQ sama ada kita pergi kepada O pergi S, kemudian S kepada R, R kepada Q. Dia punya jalan sangat jauh. Okey, dan kita tak tahu unit SR berapa. Jadi jangan ambil jalan tu. Okey, jalan yang kita boleh ambil adalah jalan OQ tu sendiri. Kita boleh ambil jalan OQ tu sendiri. Sebab apa? Sebab dalam soalan dia dah bagi dah. Dia dah bagi kat sini nisbah OP nisbah PQ bersamaan dengan 1 nisbah 2. Okey, bersamaan dengan 1 nisbah 2. Okey, ni nisbah dia. Okey, so kita lihat lagi. So bila kita main dengan nisbah, okey, OQ nisbah OQ nisbah OP, OP nisbah PQ. Okey, 1 nisbah 2 kan yang tadi tu. So awak nak cari PQ. Berapakah nilai PQ sebenarnya? So awak boleh gunakan ungkapan yang saya guna kat sini. OP PQ sama dengan 1, 2. Okey, kenapa kita buat macam ni? Okey, kenapa kita buat macam ni, main nisbah ni?
Okey. Sebab kita tengok kat sini OP mewakili 1 ataupun 1 mewakili OP. Kemudian 2 mewakili PQ. Jadi saya bentukkan dalam bentuk pecahan lah, ataupun nampak macam pecahan tapi tak ada per kat situ OP per PQ sama dengan 1/2, ataupun kita just letak atas OP bersamaan dengan 1, kemudian PQ bersamaan dengan 2. Okey, kita buat macam ni. Dia punya pasangan lah. Okey, lepas tu saya nak awak darab silang. Okey, darab silang bawah darab dengan yang atas kiri. Kemudian bawah kiri darab dengan atas kanan. Okey, kita darab silang. So, bila kita darab silang, kita akan menghasilkan nisbah dia seperti 2 OP sama dengan 1 PQ. Okey, 2 OP bersamaan dengan 1 PQ. Okey, jadi kita boleh cari PQ sebenarnya. PQ ni, okey, awak boleh tulis sebagai PQ sama dengan 2 OP. Sebab 1 PQ bersamaan dengan PQ lah. Okey, sebab dia ada 1 je. PQ sama dengan 2 OP. Jadi sebenarnya OP ni awak dah ada dah nilai daripada soalan. Okey, awak dah ada nilai daripada soalan. Jadi kita gantikan OP dengan X. Okey, gantikan OP dengan X. So kita punya jawapan akan dapat 2X. Okey, gantikan OP dengan X sahaja. Jadi kita dapat nilai PQ ni sebagai 2X. Ini cara kita bermain dengan nisbah. Mungkin dia agak pening pada awal waktu, tapi first kita kena tentu dulu dia punya pasangan. Okey, tentukan pasangan dulu. Kemudian baru awak buat dalam bentuk pecahan, tapi tak ada per lah. Okey, dalam bentuk macam ni. Kiri sama dengan kanan, kiri sama dengan kanan. Kemudian awak darab silang. Okey, lepas tu awak cari nilai PQ. Okey, jadi untuk soalan ni, soalan A, untuk mendapatkan OQ bersamaan dengan OP campur dengan PQ. Maksudnya jalan yang kita boleh gunakan, sebab ini dua-dua ni kita dah tahu dah berapa unit yang dia ada. Okey, maksudnya kita tahu unit OP, kita tahu unit PQ. Jadi kita boleh gunakan jalan OQ. Okey, kita boleh gunakan jalan OP, PQ. Jadi berapakah hasil jawapan dia? Hasil jawapan dia adalah X. Okey, OP ni gantikan dengan X, sebab OP sama dengan X. Kemudian campur dengan PQ. PQ ni kita baru je dapat tadi, iaitu 2X. Jadi jawapan kita hasil adalah 3X. Okey, jawapan yang terhasil adalah 3X. Okey, dalam vektor macam ni dia berbeza sikit lah daripada minggu lepas yang saya ajar. Kenapa kita kena guna jalan yang terbaik? Okey, macam tadi kita guna straight line. Ada certain yang kita tak boleh guna jalan terus macam ni. Sebab apa? Sebab yang ini, kesnya soalan ni kita dah tahu dah berapa unit dia. Kalau tahu, awak terus je ambil. Kalau awak tak tahu, awak pilih jalan lain. Okay, saya cakap, kalau awak tak tahu jalan tu, jangan ikut. Takut kena colek. Okay? So awak kena ikut jalan yang awak tahu berapa unit dia. Macam sekarang ni, OS awak tak tahu, SR pun awak tak tahu, kenapa awak nak ambil jalan tu kan? So jangan ambil jalan tu. Ambil jalan yang awak tahu. So hanya satu sahaja jalan yang awak tahu, iaitu OP dengan PQ. Okey, kalau sampai sini sahaja saya rasa dapat 2 markah. Okey, ini yang pertama lah.
kita baru dapat satu jawapan untuk OQ sahaja. Sekarang soalan yang seterusnya dia tanya kita pula pada OS. Okey, jadi kita kena cari OS. Okey, jalan terbaik bagi OS. Okey, ni OS tau. Okey, ni OS. Awak tak tahu. Okey, OS ni awak tak tahu pun jalan dia, berapa unit dia. So awak kena pilih jalan lain. Sekarang saya nak awak tulis dekat ruangan komen jalan mana yang terbaik untuk OS. Okey, jalan mana yang terbaik untuk OS? Okey, awak boleh tekan dekat ruangan komen sini. Okey, OP campur PS. Okey, betul ramai je yang tulis OP PS. Macam bunyi OPS pula kan. Okey, sebab apa? Sebab kita tak tahu jalan OS ni. Jadi kita ambil jalan OP, jalan pintas lah panggil kan. Kemudian PS, sebab kita dah kenal lah orang-orang dekat situ, orang kampung situ baik-baik je. Okey, so kita pun pergilah dapat X dengan Y. So kita pergi OP campur PS. Okey, OP campur PS. OP campur PS. Kenapa campur? Sebab dia jalan terus, dia tak ada pusing balik. Okey, dia tak ada terbalik kan. Bila dia tak ada terbalik, so kita terus tambah je lah. So OP ni bersamaan dengan X dan PS ni bersamaan dengan Y. Kenapa PS sama dengan Y? Sebab sebab dia selari. Kalau Q pergi kepada R, dia adalah Y. Jadi dia selari dengan PS tau. Okey, so dia selari, kita boleh katakan dia adalah Y juga. Okey, dia mesti sama. Okey, selesai. Itu sahaja untuk soalan A, vektor arah. Okey, dapat 4 markah. Kalau dalam exam macam tu je lah. Kalau dia minta awak cari arah yang terbaik, awak cari yang terbaik. Cuma dalam tajuk vektor ni dia sangat tekankan berkenaan dengan nisbah. Nanti saya akan ajar lagi dalam berkenaan dengan nisbah untuk tajuk yang seterusnya, iaitu geometri koordinat. Okey, sebab dia melibatkan koordinat kan, lagi banyak guna nisbah. Okey. So tak apa. Yang ni vektor ni macam pencerahan awal lah untuk berkenaan dengan nisbah ni. Okey, so itu sahaja berkenaan dengan soalan A. Jadi awak boleh bersihkan balik sikit-sikit. Okey, saya bersihkan sikit gambar. Kita jawab pula pada soalan B. Okay, so jalan kerja dia tak adalah panjang sangat pun. Okay, sekejap so, pendek je jalan kerja dia. Okay. Alright, so yang ini adalah benda baru yang awak belajar hari ni. Okay, so awak kena lihat kat sini. Jika X ialah 6 unit dan Y ialah 10 unit, hitung OS. Okay, hitung OS. Jadi kita lihat kat sini OS ni, okey, OS ni maksudnya dia ada kita tak tahulah dia punya bentuk dia berapa. So kita lihat kat sini dia bagi X sama dengan 6 dan Y ialah 10. Awak tak boleh tulis mana tadi saya punya nota. Okey, awak tak boleh tulis kalau kita ada OS sama dengan X campur Y. Okey, contoh X campur Y, tak tulis seperti 6 campur 10 salah. Kita bukan gantikan X dekat sini bukan. Tapi sebenarnya yang ini X ni yang ada
apa simbol modulus. Orang panggil modulus kan. Okey. Yang kat sini simbol modulus tu bermaksud yang mana yang awak lukiskan ataupun labelkan dekat gambar, okey, SY ini, itulah dia punya unit. Okey, contohnya kat sini saya labelkan OP sebagai X. Okey, OP sebagai X dan diberi kat sini X ialah 6 unit. Jadi sebenarnya dalam soalan ni dia kata OP bersamaan dengan 6. Okey, OP bersamaan dengan 6. Ingat dia macam ni. Bukan awak gantikan 6 tu pada vektor OS. Bukan salah. So awak kena gantikan pada label, bukan pada vektor, pada label. So kita tengok pula pada Y. Y ialah 10 unit. Sama juga kita cari pada label dalam gambar. So kita ada 2Y macam ni. So sama dengan 10 lah. So sini 10. Okey. Jadi dia suruh awak cari unit bagi OS. Okey, unit bagi OS. Unit bagi OS ni awak jangan keliru. Maksud dia dekat sini adalah dia nak awak cari berapakah ukuran. Okey, berapakah ukuran di OS. Okey, berapa unit jadi kita gunakan konsep segitiga iaitu teorem Pythagoras. Okey, gunakan konsep segitiga iaitu teorem Pythagoras di mana kita akan gunakan di mana kita akan gunakan rumus C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C untuk apa? C untuk serong. C untuk serong. Okey, maksudnya kalau kita ada belajar segitiga kan, macam ni, kalau awak jumpa yang serong je, automatik itu adalah C. A, B ni bebas. A dengan B tu adalah bebas, sama ada A dekat sini ataupun B kat sini. Tak ada masalah yang penting C je yang kita kena tahu. C adalah serong. Jadi okey, dalam soalan, dalam gambar tadi dia bagi yang serong ni adalah 10. Okey, jadi kita gantikan sahaja C dengan 10. Okey, letak 10 kuasa 2 sama dengan, contohnya A tu kita tak tahulah. A tu kita letak sebagai OS. OS kuasa 2. Okey, sebab kita tak tahu ukuran dia berapa dekat sini. Dan B dia adalah 6. Okey, B dia adalah 6 kuasa 2. So OS tambah 6 kuasa 2. Okey, jadi awak cari nilai OS macam biasa. Okey, pindahkan 6 kuasa 2 ni jadi tolak. So dia jadi 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 sama dengan OS kuasa 2. Dan kemudian awak kira menggunakan kalkulator. Okey, tekan sahaja 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 dapat 64. Okey, buat pelan-pelan tulis ini 64. Okey, 64 sama dengan OS kuasa 2. Kemudian kuasa 2 pindah jadi punca kuasa. Okey, kuasa 2 pindah jadi punca kuasa. Jadi dia akan jadi OS sama dengan punca kuasa 64. OS sama dengan 8 unit. Okey, OS bersamaan dengan 8 unit. Yang ini dia melibatkan ukuran. Kalau ada lambang modulus, okey, macam ni, modulus ni kita kena cari ukuran sebenarnya. Dia dah masuk tajuk kepada ungkapan linear dah. Okey, ungkapan linear ataupun biasalah segitiga punya konsep. Okey, so awak boleh salin dulu. Sekejap
Okey, kita lihat pula pada soalan yang kedua. Luas PQS. Okey, luas PQS. Okey, luas segitiga PQS. Jadi kita lihat gambar tadi. Dia bagi kat sini PQRS. Okey, tapi kita nak PQS sahaja, so kita kena buat macam ni, garisan macam ni. Garisan macam ni. Oops. So sebenarnya dia nak segitiga yang warna hitam ni Okey, dia nak yang ini. Dia nak yang saya lorek ni. So macam mana awak nak cari? Okey, awak tak boleh terus cari macam ni. Awak boleh gunakan konsep yang saya ajar. Kita boleh gunakan segitiga yang penuh. Okey, segitiga penuh, iaitu di sini OSQ. Okey, OSQ kita boleh gunakan segitiga OSQ. Kemudian kita tolakkan dengan OPS. Kita akan tolakkan dengan yang merah. Okey, bila kita tolakkan yang merah, kita akan dapat yang baki lah. So macam mana nak buat? Saya akan cari dulu segitiga OSQ. Okey, cari segitiga OSQ. Tapi first awak kena cari dulu serong bagi QS. Okey, cari dulu nilai unit bagi QS. Okey, cari dulu QS. Macam mana nak cari QS ni? Macam mana nak cari QS? Okey, katakan kat sini tadi 8. Okey, katakan sini 8. Okey, dan sini kita ada 2x. So 2x bersamaan dengan 2 kali 6. Okey, 2 kali 6 sebab x kan sama dengan 6. So kalau 2x bersama dengan 12 lah. Okey, total kat sini ada 18. Okey, total kat sini ada 18. So gunakan konsep teorem Pythagoras untuk awak carikan nilai QS. Okey, berapakah QS? Sila tuliskan dekat ruangan komen. Berapakah nilai QS? .7. Okey, kita check. So ada yang jawab 19.7. So kita lihat kat sini. Okey, katakan kat sini kita ada 8, 6 dengan 12. So ingat teorem Pythagoras kita guna C untuk serong. Ingat bentuk dia C untuk serong. Kita nak cari yang serong tu. So C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Dan kita tak tahu QS berapa atau SQ. So kita letak QS kuasa 2 sama dengan, okey, A dia tadi adalah 8 kuasa 2 dan B dia adalah tengok berapa tadi. B tu yang lantai, bawah ni 6 campur 12. So 6 campur 12 bersamaan dengan 18. So kita tulis 18 kuasa 2. So hasil jawapan QS kita cari dulu 8. Okey, dia sebenarnya jalan kerja yang paling pendek tapi saya saja je nak panjangkan. Okey, 8 kuasa 2 campur 18 kuasa 2. Oops. Okey, so 388. QS sama dengan punca kuasa 388. QS sama dengan 19.7. Okey, so betul lah 19.7 unit. Okey, so 19.7 unit ni adalah dia punya yang atas, yang serong ni. Dan kita boleh tulislah nilai dia 19.7. Sekarang kita cari dulu luas untuk SOQ. Okey, luas SOQ Cari dulu luas segitiga SOQ. Okey, luas
SOQ sama dengan, ingat rumus luas adalah 1/2 darab panjang darab lebar. So panjang dia adalah 8, lebar dia adalah 18. Okey, yang bawah tu. Okey, so awak cari dulu nilai dia. Okey, 8 kali dengan 18 bahagi 2 dapat 72. Kemudian kita cari luas untuk segitiga yang kecil yang kita tak nak. Okey, kita ambil segitiga panjang ni. Okay, kita ambil yang warna biru ni. Sekarang kita tak nak yang berlorek ni. Kita tak nak yang berlorek ni. So yang berlorek ni kita kena cari dulu. Okey, luas SOP. Okey, luas SOP cari dulu. So luas SOP adalah 1/2 darab 8 darab 6. Okey, luas SOP adalah 1/2 darab 8 darab 6. Okey, awak cari 8 kali 6. Aduh, benda pula ni. Okey, kemudian bahagi 2. 24 So jawapan ni 24. Sekarang ni awak nak cari luas PQS. Okey, luas PQS. Jadi awak tolakkan sahaja. Okey, luas SOQ yang besar tadi awak tolakkan dengan luas SOP. So awak dapat 72 tolak 24. So dapat 48 unit. Okay, ni dah soalan biasa dah ni. Tidak masuk topik yang biasa. Okay, awak salin dulu. Saya bagi dalam 2 minit untuk salin. Okey. Selesai pula soalan 4, kita akan go through kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan 5. Okey, kita lihat pada soalan 5 ni. Raja di bawah menunjukkan sisi 4 KLMN. Okey, perpenjuru KM dan LN bersilang pada titik O. Titik X terletak pada garis KL. Diberi bahawa KX sama dengan 3/4 KL, KO sama dengan 1/2 KM. Jadi KO ni maksudnya sama dengan OM lah. Okey, sebab dia adalah 1/2 km. Okey, jadi
Kita lihat lagi. Sekejap saya guna warna lain. Sekejap, tak jelas. Okey, ni jelas. Kemudian ML sama dengan A. Okey, ML. So saya buat anak panah kat sini. Saya buat anak panah. Sama dengan A. M pergi kepada L. Dan KX sama dengan B. So K pergi kepada X adalah B. B unit. Ungkapkan dalam sebutan A dan B bagi MK. Okey, MK. Jadi, alright, awak kena cari jalan yang terbaik MK yang awak boleh lalui. Okey, awak boleh cari jalan yang terbaik bagi MK. Okey, first saya tak nak awak cari jawapan, saya nak awak cari jalan yang terbaik untuk MK. Tuliskan dekat ruangan komen. Okey, tuliskan jalan yang terbaik dekat ruangan komen. Okey. ML campur dengan LK. Good Macam itulah jalan yang kita boleh guna. So kita akan gunakan jalan terbaik kita, iaitu M pergi kepada L, kemudian L pergi kepada K. Okey. So kita akan dapat MK sama dengan ML pergi campur dengan LK. Cuma masalah sekarang ni, LK ni kita tak tahu berapa nilai dia. Jadi kita kena cari dulu LK. Okey, LK ni kita boleh je cari dengan KL. So kita gunakan konsep yang ada dekat sini, nisbah konsep nisbah macam tadi saya ajar. Okey, kita gunakan konsep nisbah. KX sama dengan 3/4 KL. Okey, KX sama dengan 3/4 KL. Bila awak jumpa dalam bentuk pecahan, terus je pindahkan dia jadi darab. Okey, 4 ni pindah ke sebelah jadi darab. Ingat ya ungkapan pecahan. So dia akan dapat 4 KX sama dengan 3 KL. Okey, 4 KX sama dengan 3 KL. Okey. So sekarang bentukkan nisbah. Okey, bentukkan nisbah seperti yang saya ajar. Huruf di kiri, nombor di kanan. Okey, KX per KL. Okey, KX per KL, tapi tak perlu letak per just hilangkan sahaja benda tu. Sebab apa? Sebab KL ni pindah menjadi bahagi. Okey, 4 juga pindah jadi bahagi. Okey, so nanti dia akan dapat KX sama dengan 3 per 4. Macam inilah. KX sama dengan 3, KL sama dengan 4. Maksudnya 4 ni darab kan, dia pindah jadi bahagi. Okey, dia jadi bawah. Okey, dia jadi bawah. Okey, 4 ni dia pindah jadi bawah. Kemudian KL ni dia pindah jadi bawah. Okey. Kemudian awak bentukkan nisbah. Bentukkan nisbah KX nisbah KL, iaitu 3 nisbah 4. Okey, KX nisbah KL iaitu 3 nisbah 4. So awak tengok yang ini pun hati-hati juga, sebab soalan ni dia cakap KX dengan KL. KX dengan KL. Ataupun kalau awak tak nak buat dalam bentuk ni pun awak boleh terus gantikan lah. KX sama dengan B kan. Bila bagi KX sama dengan B. Okey, awak boleh je start daripada sini pun boleh, tak ada masalah. Okey,
KX sama dengan B. Kalau KX sama dengan B, awak terus gantikanlah 4B sama dengan 3KL pun boleh, tak ada masalah. Okey, ataupun 4/3 4/3B. Okey, 4/3B sama dengan KL. Jadi KL ni awak dah dapat dah. Okey, KL ni bersamaan dengan 4/3B. Kenapa jawapan dia 4/3B? Okey, kenapa jawapan dia 4/3B? Sebab dekat sini kalau awak perasan 3 dia darab, okey, pindah jadi bahagi. Sebab tu dia dapat 4/3. Okey. Kemudian kita tengok pula jalan yang ada dalam soalan. Okey, ML dah ada. ML dah ada, LK sebenarnya sama dengan KL. Okey, ML sama dengan LK sama dengan KL. Just terbalik sahaja. Okey, sekarang awak boleh cari MK sama dengan ML tu awak terus ubah jadi A. Kemudian LK tu awak ubah jadi KL. Okey, bila awak terbalikkan, dia akan jadi tolak LK. Silap, tolak KL. Okey, sebab awak terbalikkan. Okey, tolak KL. So awak boleh tengok sini kan LK kan, kita tak ada nilai LK, kita ada nilai KL. Dia cuma terbalik sahaja. Okey, kita ada nilai KL kat sini. Bila awak nak terbalikkan, okey, bila awak nak terbalikkan, dia akan jadi LK. Okey, bila nak jadikan LK tu, LK ni adalah negatif KL. Okey, LK ni adalah negatif KL. Okey, dia macam ni lah for first. Okey, for first kan macam ni kan, ML campur LK. Okey, ML campur LK. Ni saya takut confuse lah. Okey, lepas tu ML tolak KL. Dia jadi sini lah. Di sini awak nampak kot. Lepas tu A tolak dengan 4/3B. Okey, lepas tu dapatlah nilai dia. Okey, dapatlah nilai dia. MK. A tolak 4/3B. Sebutan mestilah ikut susunan. A dulu baru B. Okey, A dulu baru B. So itu adalah jawapan MK. Sekarang cari pula jalan LO. Oops, saya guna warna hijau. Okey, cari pula jalan LO. Okey, tuliskan jalan terbaik tuliskan jalan terbaik bagi LO dekat ruangan komen. L pergi kepada O. LK campur KO. LK KO boleh diterima? LK KO boleh? LM MO boleh? Dua-dua boleh, tak ada masalah. Ada dua jalan. Okey, so saya nak ambil LK KO dulu Okey, saya ambil LK KO dulu. So LO kita boleh gunakan LK campur KO. So saya tulis siap-siap. Okey,
Sekarang LK mesti sekarang ni soalan 2 ni, okey, soalan 2 ni mesti ada kaitan. Soalan 2 ni mesti ada kaitan dengan soalan sebelum dia. Okey, mesti kena cari yang mana LK mesti ada dekat sini-sini. Cari kat sini-sini mesti ada. Okey, LK dah ada lah. LK ni sebenarnya dia bersamaan dengan negatif KL. Negatif KL ni bersamaan dengan negatif 4/3B. Semestinya mesti ada dalam ni. So kita terus je ubah, dia jadi negatif KL. Okey, negatif KL campur KO. Okey, campur KO. Yang belakang ni KO je yang tak ada. Masalah dia sekarang ni KO je tak ada. Tapi sebenarnya KO ni dah beri kat dalam kata kunci kat sini. KO sama dengan 1/2 km. Okey, KO sama dengan 1/2 km. So kita kembangkan lagi, sama dengan negatif KL tambah dengan 1/2 km. Okey, sebab apa? Sebab KO sama dengan 1/2 km. Kita just ubah sahaja. Okey, 1/2 km ni. KM nak cari mana? Okey, KM nak cari mana? KM ni mesti ada juga dekat belakang. Mesti ada dekat dalam ni. Cuba awak cari. Okey, mesti ada. Kalau tak ada KM, mesti ada MK. Okey, kalau tak ada KM, mesti ada MK. Kat sini lah MK. Okey, so awak just tuliskan kat sini negatif KL tolak 1/2 MK. Okey, nampak tak? Dia terbalikkan je, dia jadi tolak. Okey, sebab benda ni MK dah ada, KL pun dah ada. Okey, so awak buat ni, terus siapkan. Okey, awak dapat okey, awak dapat macam mana? Okey, kita tulis kat sini negatif KL bersama dengan negatif 4/3B. Okey, tolak 1/2 A tambah MK. Okey, silap. 1/2. Ni simbol pun punya peranan. Negatif dekat MK bukan dekat 1/2 tu. Silap. Okay, so negatif MK bukan negatif 1/2 MK. Terbalik tadi. So negatif tambah dengan 1/2. Okay, negatif A tolak 4/3B. Macam ni. Okay, dia kena ada kurungan. So awak selesaikanlah satu-satu. Negatif 4/3B tambah dengan 1/2 tolak A. Okey, tolak dengan tolak jadi tambah 4/3B. Okey, dia jadi macam ni. Okey, dia masih lagi dalam kurungan. Okey, dia masih lagi dalam kurungan. Ingat ya, negatif kali dengan dalam dia tukar simbol sahaja. Okay, lepas tu awak darabkan lagi dengan yang dalam, dapat negatif 1/2A. Okay, tambah 1/2 kali 4/3. Okay, 1/2 kali dengan 4/3. So dapat 2/3 lah. Okay, lepas tu cari jawapan. Negatif 1/2A. Okay, negatif 4/3 tambah 2/3. So dapat negatif 2/3. Okay, dia jadi lagi panjang lah. Awak boleh ringkaskan ikut mana yang awak rasa awak faham. Macam jalan kerja saya mungkin lagi susah, awak boleh ringkaskan lagi. Okey, mungkin tadi ada yang cara lain awak nak guna pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, ni adalah contoh
jalan pertama yang kita gunalah. Actually saya boleh ringkaskan lagi, nanti saya explain lah macam mana kita nak senangkan vektor ni. Okay, macam mana nak senangkan dia. Sekejap saya cek jawapan. Okey, betul lah. Negatif 1/2A tolak 2/3B. Kalau contohnya dalam soalan kan, contohnya awak nak cari KO ni kan sama dengan 1/2 km. So sebenarnya awak dah boleh buat kat tepi dulu, KO dulu. KO sama dengan 1/2 km ataupun negatif 1/2 mk. Okay, so awak just letak je negatif 1/2 A tolak 4/3 B. So awak akan dapat negatif 1/2 A, okay, tambah 2/3 B. Okay, dia akan terus dapat yang belah sini. Okay, dia akan terus dapat yang ini. Lepas tu awak just combine sahaja, boleh, tak ada masalah. Okay, awak terus combine. Maksudnya benda ni awak tak payah. Okay, benda ni dah tak payah. Dia jadi lagi ringkas lah. Okey, dia jadi LO sama dengan negatif KL tambah ataupun tolak, tambah KO. Macam ni lah, tambah KO. Sebab KO dah ada kan. So tulislah negatif KL tu sebagai negatif 4/3 B. Lepas tu letak KO kat sini. Okey, ambil je kat sini. Boleh, tak ada masalah. So dia nampak lagi ringkas lah. Okey, awak boleh cari ni dulu, tak ada masalah. Cari ni dulu. Okey, baru awak selesaikan yang lain. Kalau awak terus selesaikan secara serentak, dia jadi macam auto pening. Okey, so selesaikan satu-satu. Selesaikan KO dulu, baru awak boleh cari KL dengan KO. Okey. So ini adalah contoh jawapan untuk soalan A. Okey, memang dia agak susah sikit. Yang ini sebab soalan dia kebat Kira kebat tau soalan ni. Dia tak kebat sangat lah, dia macam kreatif dan kreatif. KBKK. Sederhana, tahap sederhana. Biasa soalan kebat ni dia menyebabkan gambar-gambar kan. Lagi pening. Okey, so kita lihat lagi satu soalan.
Yang ni nampak yang macam hit hati sikit lah. Diberi NM sama dengan A tambah HB dan LO sama dengan KLN dengan keadaan H dan K ialah pemala. Cari nilai H dan nilai K. Okey, yang ini awak tak perlu risau sangat. Biasanya soalan B ni dia akan kait balik dengan soalan A. Jadi awak kena cari balik. NM ni mesti pemala, dia mesti dah bagi. Yang ini awak just ambil sahaja. NM sama dengan A tambah HB. So awak tak payah cari lagi, memang dia dah bagi dah. Okey, yang awak kena cari adalah di sini. LO dengan LN. LO mesti ada balik. Ni LO. Okey, LO ada. LN datang dari mana? Okey, LN ni pun dah ada sebenarnya. Awak kena cari sendiri. Okey, LN ni awak kena cari. Okey, so awak buat LN. Kita buat kat sini LN. So saya nak awak cari jalan terbaik bagi LN. Okey, L pergi kepada N. Sekejap LN kita boleh pergi ke LM, MN. Okey, katakan kat sini NM dia dah bagi. Okey, NM dia dah bagi. So katakan yang ini kita nak cari jalan LN. Okey, cari jalan LN. Okey, NM dia dah bagi. Okey, NM dah bagi. Okey, cari jalan terbaik bagi LN. Tulis kat ruangan komen. KN, NL salah. KN jauh sangat. Okey. LM, MN. Ya, betul. LM, NN. Ada ni punya betul. So jalan yang kita boleh guna untuk LN, okey, start dengan L, habiskan dengan N. Maksudnya arah dia kena mulakan dengan N. Kita start, okey, start pada L, habiskan, okey, N pada N. Okey, habiskan pada N. Okey, kena ingat LN ni jalan dia kita boleh guna LM pergi kepada MN. Kenapa? Sebab kita tak tahu berapakah unit bagi MN ni sebenarnya. Tapi jangan risau, NM dah bagi, awak just terbalikkan sahaja. So awak dapatlah MN tu. Okey, so yang ini dah ada, tak perlu risau. Okey, LM dapat tak? LM ada, LM dah ada, jangan risau. LM awak dapat daripada soalan, okey, daripada soalan kat sini ML. Okey, ML ni dah ada dah. Okey, ML ni awak terbalikkan sahaja jadi LM. So dah ada dah sebenarnya. Jadi dua-dua jalan ni maksudnya dah settle. Okey, awak boleh guna jalan ni. Okey, jalan ni awak dah tahu. LM tahu, MN tahu. Jadi bila kita dah tahu, kita boleh tulis kat sini LN sama dengan LM campur MN. Okey, LM campur MN. Okey, so LM ni awak tak tahu, awak terbalikkan jadi negatif ML. Okey, jadi negatif ML. Dan MN ni dia bagi dekat sini NM, awak just terbalikkan sahaja, dia jadi negatif NM.
Okey, terbalikkan sahaja. Okey. So ln sama dengan negatif ml tolak nm. Okey, jadi awak ganti sahaja. Negatif ml ni adalah negatif A Okey, ini adalah negatif A. Sebab dia bagi kat sini ml sama dengan A. Jadi kalau lm sama dengan negatif A lah. Dia just letak negatif je kan. Okey, awak just terbalikkan sahaja. Lepas tu yang bawah ni nm ni awak negatifkan sahaja. So awak letak negatif, buka kurungan. Ingat kalau ada negatif kena ada kurungan. A tambah HB. Letak sahaja, jangan risau. Okey, letak sahaja. So dapat negatif A tolak A tambah HB. Okey, negatif A tolak A. Sorry, ni negatif silap. Sebab negatif dengan positif jadi tolak. Negatif A tolak A tolak HB. Okey, sebab negatif kali positif negatif, negatif kali positif pun negatif. Okey, selesaikan negatif dengan negatif tu. Okey, negatif 1A tolak dengan 1A dapat negatif 2A tolak HB. Okey, ini adalah ln. Awak buat macam ni dapat 1. Okey, awak buat macam ni dapat 1 markah. Okay, sekarang LO dah ada, LN dah ada. Awak gantikan dalam persamaan LO sama dengan KLN. Okey, gantikan LO sama dengan KLN. Okey, LN dah ada. Awak ambil je dekat sini, copy paste sahaja. LO datang dari mana? LO daripada sini. Okey, LO kat sini. Okey, yang mana ni? Ni, seri. Yang last sekali, jawapan akhir. Okey, ni LO dia kat sini. So kita salin je lah. Negatif 1/2A tolak 2/3B. Okey, ni untuk LO. Okey, ni untuk LO. Okey. Kemudian ln ln ni awak just letak je balik K, kemudian letak kurungan negatif 2A tolak HB. Okey, negatif 2A tolak HB. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu kembangkan. Okey, sebab awak dah nampak kurungan ni, darab je lah. Okey, darab je. Okey, so dapat ni salin balik. Negatif 2K A tolak HKB. Okey, dia dapat macam ni. Okey, buat macam ni sahaja, dapat lagi 1 markah. Okey, sekarang awak boleh carikan H dan K secara serentak. Okey, carikan H dan K secara serentak. Saya ajar awak. Okey, awak bahagikan kepada 2 bahagian. Okey, bahagikan kepada 2 bahagian. Saya buat macam ni lah. Okey, saya buat macam ni. Okey, ini atas sikit. Okey, first saya nak settlekan A dulu. Okey, saya nak selesaikan A dulu. Ni, A dulu dengan A dulu. Awak jangan campurkan, awak just bandingkan sahaja. Kita bandingkan.
bandingkan. Okay, A dengan A. Tapi satu je, huruf A tu tak payah ambil, sebab kita nak bandingkan A. Yang ni A kan, yang ni B. Okay, yang ni A, yang ni B. So kita bandingkan A dengan A. Tapi A tu tak payah ambil, awak just ambil nombor dia sahaja. Contohnya nombor dia adalah negatif 1/2 sama dengan negatif 2K. Cari nilai K. Okay, cari nilai K. Berapa nilai K sekarang? Cuba kira. Okay, cuba cari nilai A. Nilai A pula, nilai K. Okay, 1/4. Okay, kita ambil pecahan beta pecahan. Okay, sebab apa? Sebab negatif 2 pindah jadi bahagi. So, tekan je kalkulator. K sama dengan negatif 1/2 bahagi dengan negatif 2. So, dia dapat K sama dengan 4. Tekan je kalkulator. Okay, 1/4. Okay, negatif 1/2 bahagi dengan negatif 2. So, dapat 1/4. Tekan je Okay, dapat ni 1 markah. Okay, kemudian kita bandingkan pula pada soalan B. Soalan B pula, bandingkan pula pada persamaan B. Ni kita bandingkan negatif 2/3 B dengan negatif HKB. Tapi satu syarat, jangan ambil yang ada berudu ni. Okey, jangan ambil yang ada berudu ni. Buang saja. Okey, buang. Potong dia, kasih hilang. Okey, so yang tinggal adalah negatif 2/3 dengan negatif HK. So, tulis kat sini. Negatif 2/3 sama dengan negatif HK. Okey, awak dah tahu K. Okey, awak dah tahu K dah. So, gantikan sahaja K tu. Negatif 2/3 sama dengan negatif H 1/4. Okey, pindahkan 1/4 ni jadi darab, sebab 4 ni bahagi kan, pindah jadi darab. So, dia dapat dapat negatif 2/3 kali dengan 4 sama dengan negatif H. Okey, dapat negatif 8/3 sama dengan negatif H. Okey, negatif 8/3 sama dengan negatif H. Buang je negatif dengan negatif, jadi positif lah. So, H sama dengan 8/3. Okey, tu sahaja. Okey, vektor ni macam ni sahaja. Sebenarnya kan, vektor ni kalau soalan last-last macam ni, memang kena bandingkan. Okey, memang kena bandingkan. Sebab apa? Sebab dia nak cari pemala tu. Okay, cuma yang awak kena tahu adalah jalan yang terbaik lah. Macam tadi, walaupun soalan ni macam tak lengkap lah cikgu, kenapa NM sama dengan A tambah HB? Jangan risau, sebenarnya ini adalah jawapan. Okay, ini adalah jawapan sebenarnya. Dia just bagi dalam bentuk ungkapan ataupun dalam bentuk pemalas sahaja. Sebenarnya benda yang awak kena cari adalah di sini. Okay, yang first tu awak kena cari kat sini, yang ada huruf K something tu. Okay, yang ini sebab apa? Sebab LO tu dah tahu, LN pun dah tahu. Just gantikan balik LO dengan LN jadi apa. Okey, LO dengan LN tu jadi apa. Gantikan balik. Biasa macam tu je. Lepas tu masukkan balik apa ni, dalam satu persamaan dia. Gantikan, tuliskan dalam perbandingan lah. Settle.
Okay, so saya nak awak salin, tapi saya nak semak dulu jawapan. Okay, so betul lah jawapan dia. Okay, awak salin dulu. Jadi masa dalam exam nanti, kalau keluar soalan vektor, yang first tu insya-Allah boleh buat. Yang soalan macam ni dia kena bandingkan lah. So awak kena ingat, berudu tu tak payah ambil. Masa nak banding tu berudu jangan ambil. Okey? Okey, jadi awak ambil dulu kehadiran. Okey. Dan awak lihat kat sini, okey, untuk tugasan yang kelima, okey, tugasan yang kelima ni saya hari tu ada suruh awak buat. Dan kat sini saya minta awak siapkan soalan nombor 3. Okey, minggu lepas saya dah suruh buat dah. Dan dekat sini juga awak boleh rujuk penjelasan tugasan. Mana dah tahu kalau awak tengok jawapan awak still lagi tak faham kan? Awak boleh tengok penjelasan tugasan ni, saya baru buat pagi tadi. Dan awak boleh siapkanlah dan hantar Okey, so hantar pada 8 Ogos paling lewat. Dan tu sajalah saya boleh tamatkan kelas kita malam ni. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan